lelaki orang alim besar nama Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari sebenarnya cucu cicit kepada Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya kokoh, sambung sampai akidah Nabi. Ini yang kita pegang hari ni. Sebab itu kita akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah. Tuan-tuan, kita sekarang ni memerlukan pengisian dari anak-anak yang mula kenal Allah. Kita mesti sogok, isikan, suntikkan dengan akidah ni yang Nabi ajak, yang dibuat oleh Nabi. Kita pegang oleh seramai 114,000 sahabat Nabi. Sebab itu Nabi kata ma'ana alaihi wa ashabi. Itu timbul akidah ahli sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi, jamaah tu jamaah sahabat. Satu perkara yang mustahil Nabi akhir zaman ni, seorang Nabi memikul tanggungjawab bilion trilion manusia sampai kiamat, seorang tangguh. Belakang begini, keliling begini, penuh dengan sahabat Nabi yang seramai 114,000. 10 soalan jawab sama. Macam Khubayb dia, mau mati? Mau? Ini sampai ulama kata mustahil kelahiran macam ni. Itulah akidah yang sampai ini yang kita bawa oleh kita, sampai ini ulama bawa, dan kita minta berterusan akidah sampai kiamat. Tuan-tuan, dengan masa kita akidah kita kukuh ni, macam-macam percubaan masuk. Kita tak tahan, terpelantin. Macam-macam baru. Mari black metal pasal terlalu kita. Pekincin atas Quran, jejak Quran. Budak. Dijumpa kawasan Tanah Merah, Taman Masuri saya, pagi Jumaat tu, seorang jatuhkan sebut, jumpa dalam tong sampah Quran, betul-betul Quran, dia contiang dari orang merah, lukis kemaluan, penuh tu. Siapa buat kerja ni? Tu tanda syirik kufur dah ada. Dia yang baru ni. Dikaji-kaji rupanya ada ni orang perempuan, wanita perempuan ni yang muda-muda menuntut satu ilmu. Dia fresh, habis caci Quran. Kufur. Ditambah pula dengan macam-macam baru ni. Quran tak betul, yang ada tu Quran plus tu tak benar, yang akan turun Fatimah yang betul. Semua sahabat yang tak kapiak, 4 orang 5 orang lain semua kapiak. Bukan Nabi SAW maksum, ada lagi imam maksum. Habis rosak. Hari ni lagi suruh kelahiran bentuk revolusi macam ni, tahan pindah kita. Itu saya kata bahawa guru Tamir Kafar ni adalah tanggungjawab, tuan-tuan. Dari pihak Jabatan Islam kita kata buat macam-macam, kita tanggungjawab untuk mempertahankan. Tidak ada siapa yang nak lari diri. Ancaman ni datang dalam bentuk yang kadang menghiburkan. Sumbangan masuk sampai warta-warta negara kita. Lawatan ke Iran. Di samping itu melawat ke makam Khomeini. Yang antara fatwa Khomeini ialah mengharuskan mut'ah. Dia mencaci Abu Bakar Umar. Adalah cara apa? Sekarang dah masuk peringkat negara dicabar. Bangkali Datuk Mufti akan sentuh nanti, kerana dia mendapat salinan surat daripada orang Syiah Kedah ni. Untuk ancaman kerajaan Kedah kalau masih bersikap macam ni, tunggulah kuat kubur berakhirnya pemerintahan perayaan. Ancaman ni makin bahaya. Saya kata tuan-tuan, puan-puan, saya semua kita bertanggungjawab dalam memberi pendidikan, pengasuhan akidah yang kokoh. Berdasar akidah ni, di rumah pun kena ada, di sekolah kena ada, pasti tazkar tadika sebut apa saja kena ada. Pulau rendah, menengah, college, universiti, panggil universiti. Saya dimaklumkan baru ni bagaimana ketua jabatan pengajar Islam salah satu universiti Syiah.
Dulu seorang profesor di Universiti Melaya, melahirkan kumpulan MA PhD. Dia jadi supervisor, jadi penyelia. Syiah, tulis cara Syiah. Mudah masuk. Jadi kalau ini dibiarkan, bahaya. Saya rasa bahawa kalau dipertikaikan Quran, kita baca lah. Quran yang betul bukan 6,200 ayat. Osman bin Affan melarikan sekian banyak ayat Quran. Asal ada riwayat mengatakan 12,000 ayat Quran. Siti Fatimah ada 8,000. Osman bin Affan melari ayat Quran. Mana pencuri Quran. Tuduhan yang berat pada Osman yang hanya tugas mengumpul Al-Quran yang sedia ada. Tak biar itu. Musa Osman bukan Osman yang buat. Osman itu menganjurkan untuk ditulis semula mushaf seperti mana yang ada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan zaman Nabi. Tak biar itu. Tiba Osman bin Affan, sahabat Nabi yang wali ini, dituduh melari ayat Quran. Tuan-tuan, lebih senang curi ayam. Quran ni paling malang curi Quran. Buang ayat Quran. Kalau kita baca hadis-hadis yang sahih antara Bukhari, Nabi pernah bersabda, Osman bin Affan rajulun istahya minhul malaikah. Osman ni kamu tahu tak, malaikat pun segan dengan dia. Dia seorang insan yang malaikat segan dengan dia. Apakah sampai dituhmah sampai penari Quran, curi Quran, melari Quran. Baru saya jumpa di Kuala Lumpur, orang Melayu kita, orang Kedah, duduk sana. Saya kata, apa pandangan tentang Osman bin Affan? Saya pesan kawan-kawan jangan nak marah ke dia, jangan maki dia. Dia pun tak maki Sayyidina Ali dah, dia Syiah. Cuma dia curi Quran, gelak-gelak. Curi, dia gelak. Bahasa curi Quran ni bahasa biadab. Nabi Muhammad dengan izin Allah menikahkan putrinya 2 orang sekali. Selepas mati yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kalsum. Mati pula yang kedua tahun lepas hijrah. Nabi kata, ya Uthman, kalau saya ada putri yang ketiga, kepada kamu saya kahwin. Tapi tak ada, 2 orang saja. Dan dia digelar dengan sahabat Nabi Dun Nurain. Dia laki-laki yang memiliki 2 cahaya, itu 2 putri baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa semudah Nabi nak kahwinkan dengan anak dia? Tentu kepastian ada Uthman, seorang wali Allah, sahabat yang paling setia kepada Allah dan Rasulnya. Ujung-ujung Syiah tu curi Quran. Bahasa biadab ni rata-rata buku keluar. Dia tak kau baling-baling dah keluar dah. Kau pelih sampai selori. Itukah kita gugah Samir patikan. Itu mesti kita tahu. Bahasa dihantar kepada sainan kepada Jabatan Mufti, bahasa mengancam. Kepala dia ada pedang, dia sain. Jadi di mana pincang ni? Jangan bukan akidah sunnah wal jamaah kukuh. Kerana kita meninggal pulang lepas keluar tanpa pengisian orang ramai masuk. Yang masuk bukan orang tiapa, perempuan universiti pun tak tahu apa masuk tronok. Sayang Nabi, sayang Ali, sayang Fatimah, oh sayang. Pergi tu. Hentam sahabat kafir murtad. Oh tak tahu macam-macam. Jadi dengan kerana tu adalah kewajipan perdoaan. Kita-kita yang reti-reti ni mengambil langkah-langkah yang positif, yang proaktif untuk mengembalikan akidah sebenar kepada hati jiwa-jiwa orang Islam ni. Mulai kecil-kecil, kecil sampai ke atas. Dan kita cadangkanlah untuk guru Kafah Ta'mir ni ada sebuah buku tulisan Pak Kiai Sirajuddin Abbas. Nama kitab tu I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Setebal 200-300 muka. Ada tulisan Jawi dah. Jadikan sebagai silibus pengajian di sekolah-sekolah mana-mana buatlah. Saya rasa untuk guru pondok-pondok kita kot siap pun, untuk Uji Saleh, tempat-tempat lain pun, untuk Ustaz Jawang, baik panjang, sampai ke Kedah Ustaz kita pun nak kena tumpu. Kerana ini kalau dibiarkan
biang dia. Hadirin hadirat yang kita tahu, yang maksum seorang saja, Nabi Muhammad. Al-Ma'sum huwa al-wahid sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak maksum. Yang i'tiqad kita. Fatimah Zahra tak maksum. Ali tak maksum. Al-Hasan tak maksum. Al-Husain tak maksum. Semua tak maksum. Seorang yang maksum. Dalil saya boleh bawa ringkas-ringkas. Masa berapa minit tuan? 5 minit? Sikit kan? Ada kita pun kerana masa kita beri bincang insyaAllah. Semasa Nabi berucap di Safa, Bukit Safa, antara ucapannya, kebetulan Fatimah Zahra alaihissalam ada di situ. Ya Fatimah, anqizi nafsaki minan nar. Fatimah, anak ayah sayang, selamatlah diri nak daripada api neraka. Ayah tak mampu. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Tak mampu tolong. Di mana Nabi Muhammad tiada kekebalan untuk mempertahankan anak isteri baginda sekiranya mereka berdosa. Kerana itu, sekali lagi Rasulullah sebut, semasa rombongan Bani Mahzum dijumpa Nabi, minta diringankan hukuman kerat tangan ke atas wanita Bani Mahzum yang mencuri. Dia orang senang mencuri. Nabi keputusan untuk nak kerat tangan. Puak ni berasa malu. Mereka menjadikan perantaranya adalah Usama, anak angkat Nabi yang Nabi sayang. Tolong ringankan hukuman. Kita bayar tak apa, jangan kerat tangan. Akhirnya Nabi kata, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, lau Fatimah bintu Muhammadin sadaqat la qata'tu yadaha. Demi Allah yang Tuhan cipta aku ni, diriku tangannya, kalau anak aku yang sayang dicuri, aku kerat tangan. Makna Nabi pun mengaku tiada kekebalan dengan keluarga kita. Makna tak masuk. Bagaimana dia mengatakan Imam 12 maksum? Malah buku yang terakhir orang Syiah mengatakan Khumaini maksum. Kan pelik. Sebab itu saya mau buka panjang. Cerita Syiah ni tak cukup tengah jam. Kita akan sambung masalah lain. Maknanya dah menyimpang dah. Quran kita masa semua ni terus sampai ke akhirat. Allah janji, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami sebenarnya, kami kata Allah, kami yang menurunkan Quran, kami pelihara. Saya kata kehebatan Quran ni, orang tak sangka golok tempat orang heboh pelik-pelik tu. Ada ajak tak boleh pergi ajak hafal Quran. Siapa sangka tempat tu penyuruh tu semua ada. Lain orang hafal Quran. Yang Arab telah buatlah. Saya tengok baru ni macam-macam. Jadi Quran Osman bin Affan dia tetap betul. Itu kan Osman. Quran terpelihara. Dia tidak Quran palsu. Yang turun hakiki ialah Quran Fatimah Zahra. Akan turun sama Imam Mahdi. Saya dapat satu lampiran di kurang 3-4 muka, sebuah tajuk dalam bahasa Arab, antal an fi asr zuhur. Anda sekarang di ada zaman kemunculan Imam Mahdi. Kan turun rahim Imam Mahdi, bersamanya mushaf Fatimah.